Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Baiklah, hari ini kita akan belajar tentang kata prafrasa. Kata prafrasa terdiri daripada 3 kata, iaitu kata pemeri, kata penguat dan kata nafi. Baik, kita tengok yang pertama, kata pemeri. Kata pemeri terdiri daripada 2, iaitu kata pemeri ialah dan kata pemeri adalah. Baik, kita tengok yang pertama. Kata pemeri ialah digunakan untuk menjelaskan persamaan dan hadir di hadapan frasa nama. Jadi, kata pemeri ini perlu hadir di hadapan frasa nama. Kita tengok contoh yang pertama. Profesor Hamid ialah pensyarah bahasa Melayu. Pensyarah bahasa Melayu itu ialah frasa nama. Jadi, kita perlu letakkan kata pemeri ialah di hadapan pensyarah bahasa Melayu. Seterusnya, contoh yang kedua. Perkara utama yang diperkatakan oleh penceramah itu ialah pentingnya membaca. Jadi, pentingnya membaca itu ialah frasa nama. Oleh itu, kita perlu letakkan kata pemeri ialah di hadapan pentingnya membaca. Baik, kita tengok kepada yang kedua. Kata pemeri adalah. Kata pemeri adalah digunakan secara huraian hadir di hadapan frasa adjektif dan frasa sendi nama. Kita tengok contoh yang pertama. Berita kemalangan yang dilaporkan oleh akhbar itu adalah terlalu ringkas. Jadi, terlalu ringkas itu adalah frasa adjektif. Oleh itu, kita kena letakkan adalah. Kita tengok contoh yang kedua. Bungkusan yang dihidangkan oleh pengetua adalah untuk pelajar yang cemerlang. Jadi, untuk pelajar yang cemerlang itu adalah frasa sendi nama. Kerana untuk itu adalah kata sendi nama. Baik, kita pergi kepada kata yang kedua. Kata prafrasa yang kedua adalah kata penguat. Kata penguat pula terdiri daripada 3 jenis. Tengok yang pertama, kata penguat hadapan. Kata penguat hadapan digunakan di hadapan kata adjektif. Contoh kata adjektif adalah, apa dia yang awak tahu? Pantas, enak, lagi cantik. Okey, jadi kata penguat hadapan ini perlu ada di hadapan kata adjektif. Okey, kita tengok contoh kata penguat. Agak, begitu, cukup, kurang, makin, paling, terlalu. Baik, kita tengok ayat contoh yang pertama. Sofia begitu pantas berlari. Jadi, pantas itu adalah kata adjektif. Oleh itu, dia letakkanlah kata penguat hadapan di hadapan kata adjektif pantas. Okey, kita tengok yang kedua pula. Kata penguat belakang. Kata penguat belakang ini dia diletakkan di belakang kata adjektif. Contoh kata penguat belakang adalah benar, betul, nian dan sekali. Kita tengok contoh ayat yang pertama. Air tasik itu dalam betul. Jadi dalam itu adalah kata adjektif. Jadi awak kena letakkan perkataan betul di belakang kata adjektif dalam. Kita tengok yang ketiga pula. Kata penguat bebas. Kata penguat bebas ini kita tak kisah diletak di hadapan atau di belakang. Okay, kita tengok contoh dia. Yang penting di belakang kata adjektif lah. Yang penting perlu ada kata adjektif. Kita tengok contoh ayat yang pertama. Dia berada di belakang kata adjektif. Buku itu amat tebal. Dia berada di hadapan kata adjektif. Buku itu amat tebal. Maksudnya amat itu adalah kata penguat, tebal itu kata adjektif. Jadi dia berada di hadapan kata adjektif. Dan
Ayat itu boleh diterbalikkan juga. Buku itu tebal amat. Jadi tebal amat itu pun, jadi tebal itu adalah kata adjektif, amat itu adalah kata penguat. Jadi ayat ini kita boleh letakkan di hadapan atau di belakang. Baiklah, kita tengok contoh yang terakhir. Kata prafrasa yang terakhir adalah kata nafi. Okey, kita tengok yang pertama. Bukan. Kata nafi bukan ini perlu berada di hadapan kata nama ataupun frasa nama serta kata sendi nama atau frasa sendi nama. Kita tengok contoh yang pertama, iaitu di hadapan kata nama. Orang itu bukan bapa saya. Bukan itu kata nafi. Bapa saya itu adalah frasa nama. Kita tengok yang contoh yang untuk kata sendi nama atau frasa sendi nama. Contoh yang ketiga, ayat yang ketiga. Murid itu bukan dari Miri. Jadi dari itu adalah kata sendi nama. Jadi bila dia jadi frasa, dia dari Miri, frasa sendi nama. Jadi bukan dari Miri. Awak kena letak, awak kena pastikan betul-betul ayat itu. Baik, kita tengok yang kedua. Tidak. Tidak ni satu je. Dia perlu berada di hadapan kata kerja atau frasa kerja. Kita tengok contoh ayat dia. Saya tidak membuat kerja rumah. Jadi membuat kerja rumah itu adalah frasa kerja. Dia perlu berada di hadapan frasa kerja. Baiklah murid, kita dah belajar 3 kata prafrasa. Yang pertama, kata pemberi. Kata pemberi terdiri daripada 2, iaitu kata pemberi ialah dan adalah. Seterusnya kata penguat. Kata penguat terdiri daripada 3. Kata penguat hadapan, kata penguat belakang dan kata penguat bebas. Seterusnya yang terakhir adalah kata nafi. Kata nafi terdiri daripada 2, bukan ataupun tidak. Baiklah, cikgu harap awak faham dengan penerangan yang telah cikgu berikan. Kalau ada apa-apa soalan, sila beritahu kepada cikgu. Sekian, terima kasih.